apa ni, rakaman. Ya, saya cuba forwardkan rakaman. Okey, 39 orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kelas pembukaan additional maths bersama dengan saya, Cikgu Azri Azmi bin Abdul Aziz. Siapa yang tak kenal lagi, saya lah Cikgu Azri. Ya, so saya akan mengajar awak selama 2 tahun. Ya, 2 tahun. Kalau awak faham apa yang saya cakapkan berkenaan konsep matematik tambahan, sepatutnya tak ada masalah. Ya, saya cuba permudahkan apa yang difokuskan di dalam matematik tambahan. Okey, pastikan bersama awak dengan ada buku teks, ada buku teks, kemudian ada buku panjang. Tak salah saya, Cikgu Ain Chin berwarna purple, tak salah saya. Saya ada request untuk beli buku panjang bersaiz kotak, tapi tak tahu awak dapat garis satu ataupun buku kotak. Kalau buku kotak tu buku baru, bentuk baru. Okey, so untuk hari ini kita akan fokuskan iaitu tajuk fungsi. Okey. Okey, awak lihat pada paparan saya, pada PowerPoint saya. Okey. Tengok, saya akan terangkan satu persatu. Okey ya, nampak kalau tiba-tiba layar ni tak ada masalah, pasal saya tak dengar suara awak, awak tolong tuliskan dekat WhatsApp ya. Kalau cikgu hang ke apa ke, pasal saya gunakan mikrofon untuk laptop ni. So saya tak nampak apa awak katakan dengan mesej. Kalau beritahu pada WhatsApp, saya akan take note kan ya. Okey, fungsi. Dengar betul-betul yang kita akan belajar pada hari ini ya. Okey, asas fungsi yang pertama. Okey, basic yang pertama. Dengar betul-betul. Kalau nampak modulus, itu adalah 1/2. Sorry, ini adalah punca kuasa. Silap. Yang saya kata adalah modulus. Modulus yang pertama. Kalau dia ada nombor negatif, dia akan bertukar menjadi positif 4 pula. Okey, itu skip yang pertama. Sekiranya di dalam modulus ada nombor negatif, dia akan bertukar menjadi nilai positif. Kalau kat sini contohnya negatif 10, dia akan menjadi 10. Yang kedua, fungsi modulus, kalau dia ada satu ungkapan dan bersamaan dengan nombor, contohnya 3, ungkapan ni tak ada kacau, modulus akan bergerak ke sini, dia akan jadi tambah tolak 3. Ini adalah asas-asas yang perlu awak tahu sebelum kita masuk kepada fungsi. Okey, itu satu. Untuk fungsi, dia akan letakkan simbol fx. Ada setengah penulisan dikeluar macam ni. Fx sama juga dengan 3x tolak 2. Fx dia buat anak panah, f double dot x anak panah 3x tolak 2. Ini dinamakan sebagai fungsi f. Kalau dikata fungsi g, dia macam ini. Contohnya 4x tolak tambah 1. Ini adalah fungsi. Fx, gx, dia ada hx dan macam-macam lagi. Boleh? Okey, itu satu. Yang kedua, pasal saya menunggu kepada kawan-kawan awak yang lain. Okey. Sama juga dengan matematik moden. Matematik moden. Saya buatkan dalam bentuk aerodiagram. Di bahagian ini namakan sebagai domain. Di bahagian ini namakan sebagai kodomain. Contohnya saya ada A, B, C, D. So domain saya awak buatkan simbol set. So jawapan dia A, B, C, D. Kalau kodomain saya 1, 2, 3, 4, 5. So kodomain saya bersamaan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tak salah saya sama dengan macam matematik moden. Itu adalah cerita yang sama. Kalau dulu konten ini matematik tambahan. Tapi matematik moden sudah ambil. Okey. Contohnya ini adalah aerodiagram dia. Saya letakkan dalam bentuk aerodiagram. Kalau dia tanya julat. Julat di bahagian ini untuk domain ini juga dikenali sebagai bahagian 4 daripada objek. Manakala
untuk codomain, dia fokuskan kepada image. So, apakah Julad awak lihat di kolom codomain siapa yang mempunyai perkaitan daripada objek? So, jawapan dia 1, 2 dan 4. Buat simbol set. 1, 2, 4. Kalau awak tak buat simbol set, awak akan hilang markah. Ataupun tak dapat markah. Okey. Lihat daripada gambar raja ini, A kepada 1, A pergi kepada 1, B kepada 2, C pergi kepada 4. Kalau soalan dia bertanya, apakah image bagi A? So jawapan awak adalah 1. Kalau dia kata soalan dia image bagi A, jawapan awak adalah 1. Perlu tak buat simbol set? Tidak perlu simbol set. Jangan letak simbol set. Kalau dia kata apakah 4 adalah image, C adalah objek. Kalau soalan dia kata apakah objek bagi 4? So jawapan awak objek bagi 4 adalah C. So jawapan awak adalah C. Boleh? Okey. Itu asas yang sama dengan matematik moden. Sama saja. Okay, lihat pada contoh ini. Okey, untuk contoh ini dia beritahu kepada kita apakah hubungan-hubungan yang mentakrifkan hubungan A dan B. A dan B. Awak lihat ada setengah-setengah soalan ini dia berkaitan dengan fungsi notasi. Fungsi notasi. Fungsi notasi bermaksud formula. Apakah formula dia? Awak tengok dekat sini perkaitan. Ini adalah objek. Ini adalah image. 3 bertukar menjadi 5. 5 bertukar menjadi 7. 7 bertukar menjadi 9. Untuk objek, dia adalah X. Manakala image adalah Y. Awak tengok dekat sini, apakah perkaitan dia? 3 macam mana dapat 5? So, awak akan tambahkan 2. 5 macam mana dapat 7, awak tambahkan 2. 7 macam mana dapat 9, awak tambahkan 2. So, apakah fungsi notasi ataupun hubungan dia? Dia adalah fx sama juga dengan ini x, x tambahkan 2. Fungsi notasi. Okey. Kalau soalan dia bertanyakan jenis hubungan. Okey, jenis hubungan. Saya padam sikit typo dia. Okey, jenis hubungan. Jenis hubungan yang pertama, kalau tengok image dan juga objek, dia satu garis saja. Dia bermaksud pergi satu, ini dinamakan 1 kepada 1. Kalau awak tengok yang macam ini, dia pergi ke sini ada bentuk lebih besar daripada banyak kepada 1. Ini adalah banyak kepada 1. Kalau nampak yang macam ini, berbentuk Z terbalik ke apa? Ini adalah banyak kepada banyak. Dan yang terakhir, kalau yang bentuk yang macam ni, simbol lebih kecil keluar, ni adalah 1 kepada banyak. Ni adalah jenis-jenis hubungan. Untuk jenis hubungan, 1 kepada 1 ini adalah fungsi. Banyak kepada 1 ini adalah fungsi. Manakala banyak kepada banyak ini bukan fungsi. Manakala 1 kepada banyak ini bukan fungsi. Maksud dia, untuk tentukan dia fungsi ataupun tidak, dia mesti menghasilkan satu image sahaja. Ada setengah-setengah persamaan berbentuk arrow diagram ini, dia keluar yang bentuk-bentuk yang berlainan kan. So macam mana nak tentukan fungsi, awak buat arrow diagram. Kalau gambar raja 1 kepada 1 itu dikenali sebagai fungsi. Banyak kepada 1 itu dikenali fungsi. Kalau yang ini banyak kepada banyak bukan fungsi. Yang ini 1 kepada banyak ini bukan fungsi. Keluar dalam soalan SPM. Okey, kita lihat pada latihan ini. Okey, next. Apa yang dimaksud dengan pasangan tertib? Pasangan tertib adalah bentuk
coordinate. Ya. So, ini adalah pasangan tertib. Saya ada gangguan kat sini. Kotak. Saya cuba deletekan. Okey. Pasangan tertib adalah bentuk koordinat. Kalau tengok kat sini, X adalah objek, Y adalah image. X, Y. Sini X, ini Y. Awak lihat kat sini, dia buatkan simbol set pasangan tertib 6,4, K,6 dan seterusnya. Itu adalah pasangan tertib. Objek bagi 60, image bagi 64. Image bagi 64. So, dapat 8 dan negatif 8. Buat tak simbol set? Tidak. Jangan buat simbol set. Tak boleh. So, dia mesti tulis 8, negatif 8. Okey. Apakah jenis hubungan? Objek bagi 4. Objek bagi 4. Objek bagi 4. So, jawapan dia adalah 16. Jenis hubungan awak tengok kat sini, yang ini 1, 1, 1, 1, yang ini 1 kepada banyak. Sorry, 1 kepada banyak. So many, one to many. 1 kepada banyak. Hubungan dia. Okey. Domain. Domain, siapa kalau berada kat sini, 4K9 dan juga 64. Yang ini dia terlepas pandang, pastikan buat simbol set. Kodomain, semua dia berada di sebelah sini, semua orang. 3, 4, 6, 7, 8 dan juga negatif 8. Buat simbol set. Tertinggal. Okey. Julat, awak tengok dekat sini, siapa yang kena? Yang kena cuma 4, 6, 7, 8 dan negatif 8. 3 masuk tak? Tak. So, jawapan dia ini saja. So, 4, 6, 7, 8 dan negatif 8. Ingat. So, ini adalah objek. Ini adalah objek, ini adalah image. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, sambungan daripada tadi, apakah nilai K? Cuba buat perkaitan kat sini. 16 jadi 4, 9 jadi 7, 64 jadi 8, 64 jadi negatif 8. Ini adalah punca kuasa. Waktu saya kata asas. Punca kuasa. Punca kuasa 16. Punca kuasa 16 adalah 64. Punca kuasa 49 adalah 7. Punca kuasa 64 adalah 8. Dan apakah punca kuasa 6? Punca kuasa apa sama juga dengan 6. So, jawapan dia adalah 36. So, K sama dengan 36. Okey. Adakah dia fungsi? Tidak. Kenapa? Dia mempunyai banyak image. So, bukan fungsi. Okey. Tuliskan tata tanda hubungan dia. So, apakah tata tanda dia? Fx sama juga dengan tengok yang saya buat ni. Macam mana perkaitan 16 jadi 4. So, punca kuasa X. So, untuk tata tanda, biarkan dalam persamaan X. Okey, kita lihat kat sini. Yang ini adalah bentuk graf. Hubungan dalam bentuk graf. Untuk paksi X, ini adalah objek, manakala paksi Y adalah image. Ini X. So, untuk lebih bagus, awak tengok daripada sini, seeloknya awak buat dalam bentuk arrow diagram. So, A, B, C, D, ini adalah objek. Untuk image, dia ada 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. So, awak buat arrow diagram. A pergi kepada 1. Kalau B pergi kepada 3. Lepas itu C, saya pakai pen lain lah senang. Okey. Lepas tu dia kata C pergi kepada 1. C pergi kepada 1. Lepas itu D pergi kepada 2. D pergi kepada 2. Tengok. Dekat sini awak nampak tak yang saya namakan, yang saya highlightkan kat sini Saya ambil warna biru pula. Nampak tak keluar huruf Z kat sini? 1, 2, 3. Ada huruf Z kat situ. Kalau tanya apakah jenis hubungan, bila keluar huruf Z itu adalah banyak kepada banyak. Okey. So apakah pasangan tertib? Pasangan tertib, ingat balik
pasangan tertib dia adalah bentuk XY. So awak tulis balik pasangan tertib. A pergi kepada 1, A, 1. A pergi kepada 2. A pergi kepada 2, koma. B pergi kepada 3, koma. B kepada 3 dan seterusnya. Awak habiskan. Okey, gambar rajak nah saya dah lukiskan tadi. Lepas tu apakah image bagi A? Image dia fungsi? Tidak. Kenapa? Dia mempunyai banyak image. So ingat fungsi cuma pada satu, banyak kepada satu. Kerana fungsi hanya mempunyai satu image sahaja. Okey, lagi satu sebelum saya terlupa. Awak lihat pada paparan graf saya. Okey. Pada paparan graf saya, dia buat kepada bentuk yang macam ini. Dia kata apa? Adakah dia satu fungsi? Okey. Macam mana awak nak tentukan dia fungsi ataupun tidak? Okey. Contohnya saya ambil warna merah kat sini. Awak buat satu line, satu line, satu line, satu line. Adakah dia bertindih dengan garisan lain? Bermaksud tidak kan? So dia adalah fungsi. Okey. Kalau yang bentuk yang macam ini. Okey. Graf yang macam ini. Let's say. Ya. Okey. Adakah dia satu fungsi? Awak buat garisan tegak. So dia fungsi. Kalau bentuk graf yang macam ini, let's say, katakanlah graf dia bertindih. Macam ni. Okey. Contoh dia ini. Adakah dia satu fungsi? Tidak. Kenapa? Bila saya buat satu garisan kat sini, bila saya buat satu garisan tegak, satu garisan tegak ke bawah, dia menghasilkan dua cross. Dua garisan yang bersilang, dua titik yang bersilang. So, ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Okey, kita lihat pada latihan ini. Pasangan tertib. 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. So, jangan cepat sangat. Awak buat dalam bentuk arrow diagram. 0 pergi kepada 0, 1 kepada 1, 2 kepada 4, 3 pergi kepada 9. So, dia kata apakah image bagi 2? So, jawapan dia 4. Objek bagi 9. Objek ini adalah image, ini adalah objek. So, jawapan dia 3. Apakah domain? Tengok di sebelah sini. Siapa domain? Tulis balik. Siapakah julat? Ingat domain buat simbol set. Jawapan ini tak lengkap. Apakah julat kat sini? 0, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 4, 9. Buatkan simbol set. Okey. Adakah objek itu memeta pada dirinya sendiri? Apa maksud memeta pada dirinya sendiri? Maksud dia fx sama juga dengan x. Kalau hasil dia 0 kepada 0, yes, dia memeta kepada dirinya sendiri. 1 kepada 1, hasil jawapan dia sama, yes. So, yang 2 kepada 4, tidak. 3 kepada 9, tidak. So, jawapan dia 0 dan 4. Ingat, memeta kepada dirinya sendiri. Kalau bahasa Inggeris, dia kata onto itself. Onto itself represent the fx equal to x. Ingat, memeta kepada dirinya sendiri, ini password dia, formula dia. Okay, lihat pada gambar rajah yang kedua, soalan ini, SPM 2017. So, apakah objek bagi 7? Objek bagi 7. So, 7 adalah image. So, jawapan dia adalah 0. Apakah image bagi 3?
E match bagi 3. So awak tengok daripada formula yang ini. Dia kata Fx sama juga dengan modulus 1 tolak 2x. Ingat simbol modulus yang di dalam dia mesti bersamaan dengan positif. So awak masukkan E match bagi 3. So Fx bermaksud awak masukkan F3 1 tolak 2, 3. So akan awak dapat 1 tolak 6. So dapat negatif 5. So jawapan dia 5. So jawapan dia adalah 5. Ya. So apakah domain? Domain bermaksud apakah nilai X. Awak masukkan the Fx ini modulus 1 tolak 2x, 0 dan juga 5. Selesaikan. Faham tak? Selesaikan di bahagian ini, selesaikan di bahagian ini. Ini adalah latihan untuk awak. Okey. Cuma untuk C, ingatkan. Saya sengaja saya tinggalkan supaya awak alert. Okey. Kalau nampak modulus, saya ulang kaji balik. Fx, kalau kat sini modulus, contohnya 2. Kat sini 3. Kat sini ada modulus. Modulus 1 tolak 2x. Modulus 2. So ini awak selesaikan di bahagian ini, awak dapat apa? Lepas tu untuk 3, awak selesaikan ini, dapat apa? Cuma ingat, modulus, kalau bersamaan nombor, dia pergi ke sini, ungkapan tersebut, dia tambah tolak 3. Ini adalah tugasan awak. Nanti beritahu pada saya apakah output dia. Untuk julat dia. Okey, seterusnya. SPM ni adalah penanda kepada SPM 2012. Apakah objek bagi 1? Objek bagi 1, ini adalah objek, ini adalah image. Bermaksud dia bertanyakan objek bagi 1, negatif 1 adalah image. Image bagi negatif 1, so jawapan dia adalah 5. Apakah julat? Tengok di julat siapa yang ada di bahagian image yang mempunyai perkaitan. So jawapan awak negatif 3, negatif 1, 3 dan 4. So ini juga sama juga, tapi yang ini kita tunggu dahulu. So yang ini pada kelas akan datang. Yang berkaitan cuma untuk yang ini cuma Fx ni awak kena ingat ini adalah image. X melambangkan objek. Fx adalah image, X adalah objek. Kalau dikata Fx sama juga dengan 2x tolak 6, awak just masukkan saja. 2, 8 tolak 6, so 16 tolak 6, so dapat 10. Lepas tu dapat jawapan dia 10. So, Fk tambah 1, awak just masukkan saja. Bermaksud X ini adalah K tambah 1. Ungkapan X ini akan digantikan dengan ungkapan K tambah 1. So dia akan jadi K tambah 1 tolak 6. So dia akan jadi 2K tambah 2 tolak 6. So dapatlah 2K tolak 4. Itu adalah B. Image bagi 3. Image bagi 3. 3 adalah objek. Bermaksud X sama juga dengan 3. So masukkan kat sini. Untuk C. F3. Image bagi 3. Bermaksud X sama juga dengan 3. So 2, 3 tolak 6. 6 tolak 6. So dapat 0. Itu. FA sama macam ini. Cuma gantikan X sebagai A. Image bagi 3K. Bermaksud X sama dengan 3K. Yang ini awak just masukkan ungkapan. Ungkapan untuk yang ini X So dia akan jadi 2X tolak 6 tolak 6. So untuk X ini digantikan dengan ungkapan. Maksud dia awak kembangkan. Itu adalah fungsi ganti. Kelas. Ingat apa yang saya katakan. Untuk Fx, penulisan dia contohnya 3X tolak 2. The double dot X sama juga dengan 3X tolak 2. Ini adalah yang sama konsep. Lagi satu, ingat Fx melambangkan image. X adalah objek. Okey. Lagi satu apa yang kita belajar pada hari ini? Okey.
Satu kepada satu, ini adalah dinamakan sebagai fungsi. Manakala banyak kepada satu, dia adalah fungsi. Selain daripada itu, dia bukannya fungsi. Boleh ya? Ya. So, lagi satu tak salah, yang lain nak biasalah tahu. Ini adalah kolom untuk objek, ini adalah kolom untuk image. Siapa yang di dalam ini adalah di bahagian namakan sebagai domain. Siapa di bahagian dalam untuk bahagian image, itu namakan sebagai kodomain. Okey. Julat, macam mana pula julat? Julat rujuk daripada kodomain, tetapi yang ada kaitan dari objek. Ingat, itu adalah julat. Pastikan dia ada simbol set. Kalau object of, image of, there's no need you put a symbol of simbol set. Okay? Okay, itu adalah pengenalan kepada tajuk ini. So, saya akan berikan kepada awak, ada yang baru nak masuk. Saya akan berikan kepada awak modul untuk latihan ini. So, awak tolong buat. Okay, sesi kelas kita, saya rasa saya sambung pada malam nanti. Pasal kita nak kejar ada sebahagian kecil. Pasal saya pun kena bergegas ke kelas 5 efficient. Kelas form 5 yang nak periksa. Okey, sesi latihan awak boleh rujuk kepada muka surat 3, pergi kepada buku teks, muka surat 3. Awak tengok pada contoh 1, itu yang mana satu fungsi, yang mana satu bukan fungsi. Okey. Kemudian awak lihat pada muka surat 4 pada buku teks. Buku teks, awak tengok pada contoh yang mana satu fungsi, yang mana satu bukan fungsi. Okey, latihan awak. Yes, latihan awak pada latih diri 1.1, nombor 1, 2, 3. Okey. Seterusnya, muka surat 10. Muka surat 10, latihan 1.3. Saya ulang. Latihan awak muka surat 10, 1.3. Okey. Seterusnya, tadi saya dah cakap tadi apa? Latihan 1.1, nombor 1, 2, 3. Okey. Saya rasa pada malam sekarang kita akan sambung untuk sedikit untuk menentukan objek dan juga image. Sebenarnya objek dan juga image saya dah berikan kepada awak juga. So malam sekarang kita akan masuk kepada fungsi gubahan. Okey, buat dalam pada buku latihan awak panjang. Awak dapat dah? Awak dah beli kan buku panjang? Buku panjang. Matematik tambahan semua pakai buku panjang. Saya beritahu pada Cikgu Ain Chin buku warna purple. Kan? Boleh tak? So malam sekarang jam 8 malam. So jam 8 malam untuk buat pada kita nak cover 1.2 iaitu fungsi gubahan. Fungsi gubahan. Kenapa? Minta maaf, saya nak kejar daripada Cikgu Mariam. Cikgu Mariam kelas yang lain, kelas daripada kelas C dan juga E, dia dah masuk kepada fungsi songsangan. Bila fungsi songsangan, bermaksud dia dah habis kepada topik fungsi. Yes. Dah habis dah pun. So maksud dia, kita buat malam ni fungsi gubahan, esok fungsi songsangan. Fungsi songsangan. Dan saya cuba cover sedikit. Kalau tak sempat, tak apa. Esok kita buat fungsi gubahan. Besok saya rasa masa tu saya updatekan semula. Saya rasa tak ada masalah. Pasal esok saya memang free untuk kelas awak. Okay. Kalau malam ni tak ada, tak apa. Saya sambungkan untuk tu. So, beritahu pada siapa yang terlepas, awak tengok, boleh tengok semula pada rakaman video. So, cuma awak kena ingat, yang pertama saya ulang apa? Yang mana fungsi, yang mana satu bukan fungsi. Itu yang paling penting ditanyakan. Macam mana nak buat? Awak buat lakaran graf, awak buat garis tegak ke bawah. Awak buat garis tegak ke bawah. Bila garis tegak ke bawah, ada tak titik persilangan 2 titik?
Kalau dia bersilang, ada 2 titik, so bermaksud dia bukan fungsi. Satu fungsi, contohnya ada satu graf lengkungan, awak buat garis tegak, garis tegak, garis tegak. So dia ada satu titik, itu adalah fungsi. Yang kedua, kalau lukisan dia dalam bentuk arrow diagram, gambar rajak anak panah, itu yang paling senang untuk awak detect. Kalau gambar rajak anak panah dia 1:1, itu adalah fungsi. Banyak kepada 1, itu adalah fungsi. Selain daripada itu bukannya fungsi. Boleh? Yang lain, awak kena ingat, fx sama juga dengan image. Dia kata, apakah image bagi 3? Apakah image bagi 3? Dan dekat atas dia ada satu persamaan, awak masukkan x sama juga dengan 3. Ingat, nilai-nilai x itu dikenali sebagai objek. Okey, saya rasa itu saja untuk kelas kita. Memang saya cakap agak laju, saya kena pergi ke kelas 5 efficient. Cikgu latihan sebelumnya, sekejap, saya baca apa ni info. Yes. Buku pada latihan sebelum ni awak tampal pada buku. Ya. Yes, itu latihan dalam GC, awak just tampalkan. Itu adalah basic kepada additional maths. Ya. Boleh ya? Okey. Buku tak salah saya buku purple. Tak salah saya warna purple. AdMath dia ada buku purple. Dekat depan buku tersebut, dia ada formula-formula AdMath. Bukan biru kosong tau. Latihan fungsi yang kita print tu perlu buat. Latihan fungsi yang mana ya? Sekejap. Latihan fungsi yang kita, fungsi yang mana? Dalam, iaitu, itu cuma additional. Ya, tapi saya galakkan awak buat. Ya, pasal orang kata tu lah. Di dalam apa yang saya katakan, untuk tajuk kata 4 ini, tajuk ini adalah root kepada semua topik. Kalau untuk yang ini awak terkehil, awak susah nak survive nanti. Dalam additional maths, latihan is the most important. And the latihan is must continuous latihan. Kalau you stuck on you tak buat, skip, even you skip one part. Contohnya, untuk hari ini, fungsi asas. Untuk kalau pada hari esok kita buat fungsi gubahan. Contoh dia lah, kalau malam ni tak ada, kalau malam ni ada, saya beritahu kepada awak kenapa malam ini saya ada kelas juga online bersama kelas-kelas form 5. Pasal dah kata tu dah bertindih-tindih dah. Okey. Kalau esok contohnya saya fokus pada fungsi gubahan. Fungsi gubahan adalah sambungan daripada fungsi asas yang awak belajar pada hari ini. Boleh? Ya? Kalau latihan-latihan nanti saya banyak update kepada awak nanti. Ya, sekejap lagi dalam WhatsApp group saya akan sendkan kepada latihan-latihan untuk awal. Ya, boleh? Okey, saya rasa itu saja. Sekejap saya nak ambil kedatangan. Sekejap ya. Dan WhatsApp group adakah, kalau dia sama memang itulah tugasan awak. Okey. Ada apa ya? Ada apa Alif? Buku purple macam mana? Sekejap saya cuba tengokkan. Ada tak stok lama? Buku purple tu tak ada pula pada saya. Dia tulis matematik tambahan. Kalau awak tak dapat buku purple. Okay, tak apalah. Kalau tak ada buku purple, awak pakai buku biru biasalah. Ya? Tapi saya suka gunakan buku purple. Pasal buku purple tu dia ada formula AdMath. Saya buat khas. Mungkin nak koperasi habis kot awak ataupun tak sempat
stop. Agaknya masa tu awak ambil yang basic punya. Sampai buku AdMed pun tak ada. Buku AdMed dia ada special. Memang ada special buku purple. Ya. Tapi tak apalah, untuk sementara ni awak pakailah buku biru lah dulu. Okay? Boleh? Okay, saya rasa itu saja. Kita jumpa pada hari esok. Malam ini kalau ada saya maklumkan. Ya. Okay? Okay. Thank you very much.